Pertamanya terima kasih kepada pengurusi majlis, saudara moderator, saudara Muhammad Izzat Luqman ya. Pertamanya saya merakamkan penghargaan kepada penganjur di atas jemputan untuk kita berkongsi sedikit sahaja pada hari ini, tak banyak ya, berkaitan tajuk dia canggih benar saya pun payah nak sebut, memanifestasikan Al-Quran dalam kehidupan. Quran tu ada 6,000 halaman 6,000 ayat, lebih kurang 114 surah. Jadi kalau kita nak memanifestasikan Al-Quran dalam tempoh beberapa minit ini sahaja, dalam kehidupan sudah tentu mustahil. Jadi insya-Allah saya akan kongsikanlah sedikit beberapa input maklumat yang berkaitan insya-Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar, saudara-saudari, tuan-puan yang diraikan, dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua berada di dalam keadaan yang terbaik, dalam kesihatan yang terbaik, jiwa yang terbaik, fizikal yang terbaik, emosi yang terbaik. Sebabnya apa? Saya katakan demikian sebab Al-Quran itu hanya mampu dimanifestasikan oleh mereka yang bersedia dengan jiwa yang terbaik, dengan akal yang terbaik, dengan emosi yang terbaik dan fizikal yang terbaik. Saya memetik sebuah ayat daripada surah Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menyebut beberapa elemen yang menarik secara teks Al-Quran ataupun secara saintifiknya ilmu kita pada hari ini. Allah mengatakan mereka yang menyebut sama ada berzikir, mengingati, melakukan sebarang pekerjaan dalam yang mana gagasan awalnya adalah melakukan sesuatu pekerjaan lillahi ta'ala ataupun mengingati Allah Ta'ala, melakukan suatu pekerjaan lillahi Ta'ala dalam keadaan qiyaman. Yang pertama kan, qiyaman. Allah tak berhenti hanya dalam keadaan berdiri sahaja, walaupun kebanyakan kehidupan kita ni kita bergerak ke sana sini dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan kita duduk kan. Hari ini mungkin ramai duduk lah. Mungkin ada yang sambil-sambil duduk minum kopi kan, sambil bertiarak, duduk mengiring kan, duduk baring-baring kan, sambil dengar. Wa ala junubihim, mungkin ada yang duduk, ada yang baring dan sebagainya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat ini sebenarnya bagaimana suatu seruan, gagasan ataupun boleh juga kita katakan sebagai satu bentuk sindiran yang mana Allah mengatakan, Allah mengajak kita supaya kita banyak-banyak mengingati Allah, banyak-banyak kita mencari ilmu dengan hasrat supaya kita kenal Tuhan kita, dekat dengan Allah Ta'ala. Banyak-banyak kita melihat Al-Quran, bukan sekadar membaca Al-Quran, bukan sekadar dihafaz teks Al-Quran, tapi cuba difaham maknanya
Yang mana pada akhirnya lebih baik jiwa kita, akal kita, perbuatan kita, sifat kita, akhlak kita, dan di penghujungnya dekat kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah menyuruh kita supaya apa sahaja yang kamu lakukan, dalam bentuk apa sahaja yang kita lakukan, sama ada kita berlari, bekerja, di mana saja, ainama kuntum, istilahnya macam itulah. Okay, di mana saja pun kamu berada, kamu kena sentiasa mengingati aku. Ya. Sama ada kamu terus ingat kepada aku, ataupun kamu melihat kepada sekeliling kamu. Ya. Sama ada daripada penciptaan langit. Ini yang disebut daripada ayat ni direct dia itulah. Tu khalqus samawati wal ard. Rabbana khalaqta hadza batila. Maksudnya tidak ada perkara yang berlakunya percanggahan dan tidak ada yang boleh menafikan ketentuan, ketertiban setiap apa yang kita lihat di sekeliling kita itu, walaupun tinggi mana kita duduk, rendah mana kita berada, susah mana kehidupan kita, segala akan bentuk ataupun kejadian, ujian ataupun perkara yang berlaku, semuanya telah tertulis di dalam qudratullah. Ataupun disebut likulli syai'in qadra itu. Jadi apa yang kita faham di sini? Kalau tengok tajuknya, dia nak manifestasi dalam kehidupan kan. Sebenarnya satu the big title. Tapi apa yang saya nak sebutkan di sini bahawasanya sebelum kita pergi nak apply the meaning of Quran to our life, pertama sekali adalah kita kena tanyakan satu persoalan yang sangat besar yang saya nak ajukan dan saudara-saudari cuba tanya diri sendiri. Iaitu soalan dia, sejauh manakah Al-Quran itu hidup di dalam diri kita? Kan? Sebab kita nak manifestasi, transform. Macam tu, canggih ayat dia. Tapi kita kena tanya dulu diri kita, sejauh mana Al-Quran itu telah hidup di dalam jiwa kita, diri kita. Cuba tanya. Ramadan akan menjelang tiba kan? Ramadan tiba. Dan sudah tentu Ramadan datang itu membawa 1000 keinsafan, 1000 reflection kepada diri kita, melihat balik diri kita, perbuatan kita, amal kebaikan kita, kejahatan kita, kekhilafan kita dan sebagainya. Jadi persoalan itu perlu anda jawab. Adakah Al-Quran itu hanya hidup dalam diri kita setelah mana kita beri salam selepas solat dan kita hanya membaca satu halaman Al-Quran, 2 halaman Al-Quran. Begitulah hidupnya Al-Quran dalam diri kita. Ataupun Al-Quran itu hidup dengan kita membacanya, kita menghafalnya, dan kita memperuntukkan masa kehidupan kita, sama ada kita sibuk bekerja, sibuk belajar dan sebagainya, kita memperuntukkan masa, bukan istilahnya mencari masa lapang, tak. Al-Quran, kalau kita nak berjaya ni, nak rujuk Quran, kita jangan kata nantilah ada masa lapang, tak boleh. Kita kena mencari masa kita. Memperuntukkan masa kita, membelanjakan masa kita. Bukan membelanjakan harta, membelanjakan masa kita untuk melihat terjemahan dia. Maksudnya tadi lagi upgrade lah. Tadi dia baca. Ini dia baca, dia hafaz, dia lihat terjemahan. Dan dengan terjemahan tersebut, dia merenung. Apakah makna ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran? Dan dia merenung, dia memandang ke langit ataupun memandang siling rumah dia. Memandang nun jauh di luar halaman rumah dia. Dan dia renung di dalam jiwanya. Sudah berapa banyak yang aku lakukan? Contohnya, kan? Kalau kita baca mana-mana ayat lah. Kita baca tentang kisah. Kebetulan kita merenung tentang kisah Nabi Musa. Wah, betapa hebatnya mukjizat Nabi Musa. Dan betapa tingginya kesabaran Nabi Musa menghadapi umatnya. Kita reflect kepada jiwa kita, diri kita. Sudah sejauh mana kesabaran yang aku hadapi pada ketika ini. Sudah setahun aku kelas online. Tak tahan dah duduk kelas online. Nak pergi UM dah. Contohnya. Sudah berapa lama kesabaran kita dengan hidup kita pada hari ini. Itu situasi yang kedua.
Situasi yang ketiga, kita tanya balik diri kita, sejauh mana Al-Quran itu hidup dalam jiwa kita. Dan mungkin ada individu yang ketiga, dia telah baca, dia telah hafaz, dan dia telah membaca terjemahan. Dan seterusnya, tidak cukup baginya terjemahan, maka dia merujuklah kepada pandangan-pandangan di dalam karya-karya yang lain. Sama ada karya tafsir, karya pemikir, intelektual, sarjana, ulama dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, dengan harapan supaya dia sampai kepada makna yang lebih mendalam. Kerana terjemahan itu tidak memadai. Okey. Dan individu yang keempat, dia melakukan kesemua perkara yang dilakukan oleh individu yang pertama, kedua dan juga situasi yang ketiga. Dia tambah satu perkara, iaitu apply the situation, the understanding from the Quranic view itu. Ataupun pemahaman daripada apa yang dia faham daripada Quran, dan dia usaha untuk bagaimana aku nak beramal. Bagaimana saya nak mengamalkan apa yang saya faham itu. Saya sebagai seorang pelajar contohnya. Saya sebagai seorang anak. Saya sebagai seorang ibu. Saya sebagai seorang pekerja. Bagaimana saya nak mengamalkan apa yang saya fahami daripada renungan ataupun pemahaman-pemahaman ayat yang saya telah lakukan. Jadi itu anda perlu tanya. Dan sejauh mana anda sampai? Adakah situasi pertama, kedua, ketiga dan keempat? Dan saya yakin dan pasti ramai daripada kita hanya melakukan situasi yang pertama dan kedua. Ada yang ketiga, tetapi jarang-jarang yang keempat. Jadi ini satu persoalan yang besar. Kalau kita nak menjelmakan Al-Quran dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, student, apa saja. Pertamanya yang mustahak kita kena tanyakan bagaimana Quran itu hidup dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupkan Al-Quran dalam diri kita seharian. Adakah langsung tidak terdapat dalam empat situasi yang saya sebutkan contoh tadi itu. Jadi, benda ini adalah mustahak sebelum kita pergi kepada implement dalam kehidupan kita. Sebab apa? Bagaimana kita nak menjelmakan Al-Quran sekiranya kita tidak faham apakah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kalau kita hanya sekadar memahami Al-Quran itu kitab yang mukjizat, kitab yang perlu disentuh dengan keadaan yang tuhur, ataupun sebuah kitab yang agung, itu sahaja, tanpa kita memahami bagaimana kita nak menjelmakan, nak jadikan kehidupan kita ini masadir dia, dustur dia, manhaj dia daripada maqasidul Quran. Kalau kita tak faham. Jadi di sini sebelum kita nak menjelmakan Al-Quran dalam kehidupan, sebelum kita nak manifestasikan Al-Quran dalam kehidupan, sebelum kita nak blendedkan Al-Quran itu dengan cara kita bercakap, cara kita bergaul, cara kita berfikir, cara kita bekerja, yang utama adalah how to understand the Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Itu yang paling mustahak. Sebab kalau sekadar terus kita lompat jauh kepada perkara yang disebutkan, saya nak hidup berdasarkan manhaj Quran, tapi kita tak faham pun apa sebenarnya manhaj Quran. Kita tak faham pun apa yang dalam konten Quran. Jadi itu adalah satu persoalan yang sangat besar yang perlu anda jawab dan perlu diselesaikan. Kerana saya yakin ramai yang tidak tahu. Contohnya, saya ambil surah Al-Fatihah misalnya. Walaupun surah Al-Fatihah tu ayatnya ada berapa ayat? 6 ke 7? Moderator? Tanya moderator. 7. Ada 7. Tahukah kita? 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya adalah merupakan jantung, gagasan utama dalam menjelaskan 113 surah dalam Al-Quran.
Sebab tu dia namakan Fatihatul Kitab. Diletakkan di utama dia. Sebab Al-Fatihah itu menjadi gagasan utama dalam menjelaskan cerita, kisah, isu, hukum, apa sahaja manhaj, dustur di dalam surah-surah yang lain. Okey. Jadi perkara ini adalah menuntut kita untuk kita mengetahui kaedah-kaedah tersebut. Sebab Quran ini, sebab apa saya katakan sedemikian? Memanglah Quran ini mudah dihafal, mudah dipahami. Tetapi berapa ramai yang kekal kefahaman, hafazan itu di dalam jiwa dan akal dia, kehidupan dia keseluruhan. Tidak ramai. Misalnya, kalau kita melihat balik proses nuzulul Quran, kita akan melihat Al-Quran merakamkan. Al-Quran itu diturunkan dalam suatu keadaan yang begitu agung, yang begitu istimewa. Allah merakamkan dalam beberapa surah. Surah Al-Baqarah, surah Al-Hajj, surah Ar-Ra'd. Proses daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan secara jumlatan wahidatan. Kemudian daripada Baitul Izzah kepada Nabi SAW secara berperingkat melalui perantaraan Ruhul Qudus disebut dalam Al-Quran, iaitu Malaikat Jibril. Apa yang kita pahami daripada proses ini? Kenapa tidak Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa perlu mengambil masa 20 tahun? Ini satu soalan. Kan? Dan kenapa dirakamkan sedemikian, begitu mulianya, begitu agungnya, diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan pada syahrul Ramadan, diturunkan pada suatu malam yang paling istimewa yang akan kita rebut sebentar lagi. Kan? Lailatul Qadar. Surah Al-Qadr merakamkan perkara tersebut. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kita Al-Quran hatta proses penurunan, bukan proses pemahaman ya. Baru proses penurunan, proses bagaimana dinuzulkan itu pun adalah menggambarkan kepada kita suatu perkhabaran, suatu peristiwa yang agung. Jadi bagaimana lagi dengan kontennya? Jadi kalau kita tidak ada usaha untuk faham kepada Quran, bagaimanalah kita nak menjelmakan keagungan Al-Quran itu sendiri. Saya dah sebutkan sebelum ini dalam diskusi-diskusi sebelum ini. Ramai yang mengkaji, membaca Al-Quran, dia akan beroleh pengajaran. Tetapi tidak ramai yang akan peroleh merasakan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Saya ulang sekali lagi, ramai yang membaca, mengkaji hanya memperoleh pengajaran dia daripada Quran, hikmah masalah. Tetapi tidak ramai yang merasakan merasakan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Sebab dia memerlukan kepada proses tahap yang selanjutnya. Jadi sebelum kita pergi kepada how to apply the meaning of Quran to our life, dalam kehidupan kita daripada bangun sehinggalah kita tidur semula, yang mustahak sekali adalah kita perlu faham how to understand Al-Quran. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Sekiranya kehidupan kita ni hanya 10% daripada 100% kita peruntukkan kepada usaha faham to understand Al-Quran, bagaimana kita nak menjelmakan Al-Quran dalam kehidupan, kan? Jadi ini satu persoalan yang kita perlu fikirkan. Contohlah, saya bawa satu analogi yang mudah. Kita teringin nak makan pisang goreng, kan? Tetapi kedai-kedai yang biasa kita pergi itu semua tutup. Jadi bagaimana kita nak ingin makan pisang goreng kalau pisang pun tak ada, tepung gandum pun tak ada? Jadi kita hanya akan berangan-angan saja. Dan kita hanya merasakan enaknya pisang goreng menerusi angan-angan rasa. Kita mengimbau keenakan yang lalu tanpa kita merasakan kesedapannya pada ketika itu yang kita nak. Jadi begitulah Al-Quran. Bagaimana kita nak how to apply, how to jelmakan Al-Quran tanpa kita menjiwai, memahami, memiliki, menguasai apakah maksud, makna dalam Al-Quran. Dia macam tu. Jadi perumpamaannya lebih kurang lah semacam tu. Sebenarnya saya ada nak kongsikan satu slide ringkas. Sorry, hidung saya ni tersumbat sedikit hari ni.
Jadi tak berapa clear nak nafas Moderator, boleh tak saya kongsikan satu slide Boleh Ya, boleh. Boleh. Saya sempat sebab hari ini sibuk dengan kuliah, meeting dan sebagainya. Saya sempat buat satu ringkasan lah. Saya share dulu Nampak ke? Nampak. Okey. Alhamdulillah kalau nampak, dan mudah-mudahan dengar jugalah suara saya. Saya buat satu ilustrasi nak mengaitkan ataupun dan mudah-mudahan ilustrasi ini dapat antum reflect kepada diri masing-masing, diri kita semua. Okey. Allah menyebut dalam surah An-Nahl, kata Allah, kami dengan hormatnya. Allah menggunakan anzalna, walaysa anzaltu. Al-Quran ini begitu penuh dengan rahsia bahasa dia. Kalau antum mengkaji dari keistimewaan, keindahan bahasa dia, kenapa Allah tidak menggunakan anzaltu, anzalna. Dengan hormatnya menunjukkan kepada kita, ilaika dzikr. Allah menurunkan az-zikr. Kalau kita nak mengatakan, saya buat beberapa partition dalam ayat ini. Bagaimana kita nak jelmakan, nak manifestasikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Pertama yang saya sebutkan tadi, kita perlu memahami konsep bagaimana Al-Quran itu berfungsi sebagai az-zikr. Dan bagaimana az-zikr, Al-Quran itu telah membawa perubahan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Tanya diri masing-masing. Sejauh mana Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang kita faham, memperelokkan cara kita bercakap dengan orang tua kita, dengan rakan-rakan kita. Bagaimana Al-Quran itu membantu kita menulis WhatsApp, message dengan keadaan yang lebih baik. Bergurau dengan kawan kita dengan gurauan yang berpada-pada. Bagaimana az-zikr itu fungsinya, sebab az-zikr ini akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikr ilallah. Yang mana bila kita faham diturunkan Quran itu memperbetulkan manusia, menunjukkan jalan sesuai dengan ayat ini. Bagaimana Al-Quran ini membentuk kehidupan kita supaya kita lebih menepati masa. Misalnya, kalau kita berjanji dengan kawan kita, okey kita jumpa kedai makan sekian pukul 4. Tetapi kita kata pukul 4 saya masih on the way. Jadi bagaimana Al-Quran memperbetulkan cara kita melihat masa. Maka Allah turunkanlah surah berkaitan masa. Istimewanya manusia dan betapa sayangnya Allah kepada manusia. Sehingga ada satu surah menjelaskan tentang masa. Kita lihat balik. Bagaimana az-zikr, Al-Quran itu memperbetulkan kita, membantu kita bila kita melakukan sesuatu kerja, kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Seperti mana sabda Nabi SAW, ayyutqinahu. Kita lakukan suatu pekerjaan, assignment, kerja kita bawa part time, bawa Grab kan misalnya. Kita bawa bersungguh-sungguh. Kita cuba usaha untuk tepati masa, memenuhi apa kehendak dalam sesuatu pekerjaan tersebut. Kita tengok adakah kita telah memenuhi kriteria tersebut. Sebab apa? Dengan harapan pada ayat ini, kita kena melihat bagaimana Allah menyeru supaya kita memikirkan wala'allahum yatafakkarun. Quran itu diturunkan bukan sebagai kitab bacaan, bukan sebagai kitab hafazan semata-mata, tetapi perlu difikirkan konten dia. Dan dengan harapan, dengan memikirkan itulah akan memberikan ta'assurat, akan memberikan impak, akan memberikan kesan, akan meningkatkan cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita bekerja dan sebagainya. Sebab apa ramai orang Islam pada hari ini begitu ke belakang, begitu mundur cara berfikir, cara bekerja? Sebab yang utama adalah mereka tidak melihat betapa banyak motivasi, betapa banyak
pengajaran, betapa banyak mesej yang terkandung dalam Al-Quran itu sudah memadai. Dijadikan bekal ataupun oleh-oleh dalam kita hidup, memperbaiki kehidupan kita ini. Kalau anda ada masalah, datang ayat yang membetulkan masalah. Kalau anda melihat kehidupan sebagai suatu masalah, Allah datangkan suatu ayat yang menerangkan kehidupan ini bukanlah suatu masalah. Saya paparkan ada 4 kategori. Saya letakkan Al-Quran itu di tengah. Sebagian saya dah sebutkan. Cuba anda kita tanya diri kita masing-masing, saudara-saudari, cuba tengok. Al-Quran itu sejauh mana kita baca? Dan dalam konteks membaca ini, adakah bacaan kita adalah suatu bacaan yang terbaik seperti mana tuntutan Nabi di dalam hadisnya? Adakah kita telah membacanya warattil Qur'ana tartila? Adakah kita dah tahu bacaan kita ni tidaklah berapa bagus? Apa usaha kita nak meningkatkan bacaan kita? Kadang-kala rasanya di ayat saya I'm from Islamic Studies. No need lah, not have a time to improve saya punya bacaan macam tu kan. Ego tu ada juga sebenarnya kadang-kadang. Jadi adakah Quran itu hanya sekadar bacaan? Dan bila kita halusi, bagaimana bacaan kita terhadap Al-Quran? Dan adakah cara kita membaca Al-Quran itu telah memenuhi hakul Quran yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya secara khusus. Yang kedua, berapa banyak telah kita faham dalam Al-Quran? Saya ceritakan before we apply. Berapa banyak dah kita faham? Adakah bacaan lazim yang sentiasa, misalnya bacaan lazim yang sentiasa kita baca dalam solat telah kita faham? Kan? Saya yakin dan pasti kita baca Al-Fatihah. Kalau tak surah Al-As, kan? Inna a'tayna kul huwallahu kul surah bin Nas. Ulang-ulang ayat tu. Ulang-ulang. Supaya cepat habis. Tapi adakah kita faham ayat tersebut? Kalau saya bertanya apakah signifikan surah Al-Kawthar itu? Kita suka baca sebab dia hanya 3-4 ayat. Tapi tahukah kita apakah mesej utama yang ingin disampaikan dalam surah Al-Kawthar? Itu persoalan yang besar yang perlu kita fikirkan. Simple question but big impact. Seterusnya kita lihat berapa banyak kita praktik perkara-perkara yang kita faham dari Al-Quran. Ini pun saya dah sebutkan tadi. Dan yang keempat adalah kita dah baca, kita dah faham dan kita dah praktikkan. Takkan kita ingin melihat kita sahaja yang faham Quran. Sudah tentu kita perlu memainkan peranan, kan? Kita menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Nabi pun sendiri menyebut, kan? Bagaimana ganjaran orang yang menyampaikan Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi berapa banyak kita share the idea, bagaimana kita meletakkan hakul Quran, bagaimana kita meletakkan Quran itu sebagai panduan dan contohlah. Kita tengok kawan kita tu buat masalah, tetapi kita tak adalah memperbetulkan dengan membawakan ayat, kan nanti dia kata skemanya kamu, kan? Contoh kan, kalau Allah kawan kita contohlah buat silap, terus kita datang, ya habibi, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Lari kawan kita. Sudah tentulah kita understand from the text Quran dan kita sampaikan, kan, dengan cara kita, kondisi kawan kita. Jadi adakah keempat-empat perkara ini telah kita lakukan? Saya tinggalkan jawapannya kepada diri anda semua. Sebelum itu, cuba lihat pada individu itu. Adakah keempat-empat elemen yang dikaitkan dengan Al-Quran ini hanya sifatnya dalam diri kita sahaja? Macam tu. Adakah proses ini hanya kita sahaja, sifatnya an-nafs, sifatnya hanya kita sahaja yang lakukan? Adakah Al-Quran yang keempat-empat elemen ini kita ada usahakan untuk kita sampaikan, kita share kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga terdekat kita? Adakah kita telah sampai kepada konten dia, makna dia telah kita sampaikan kepada masyarakat, orang kampung kita, kan? Banyak duduk kat kampung, kan? Pergi ke surau, pergi ke kenduri dan sebagainya. Jadi benda ini pun perlu difikirkan. Sebab sifatnya Al-Quran ini bukan sifatnya
kalaulah Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi SAW untuk peruntukan ataupun untuk kegunaan Nabi SAW, maka ianya tidak mencapai kepada manifestasi Al-Quran. Ya. Sebab apa? Sebab kefahaman implement Al-Quran dalam konteks individu, dalam konteks keluarga dan masyarakat amnya akan membawa kepada barakatin minas sama'i wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Dengan harapan kita mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terhenti di sini sebenarnya. Karena apa? Dengan usaha-usaha inilah kita pergi reflect balik kepada kondisi jiwa kita. Hari ini alhamdulillah yang saya yakin di dalam ni semuanya Muslim. Kan? Tetapi kita perlu lihat balik sejauh mana kefahaman Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri telah membawa jiwa kita yang Muslim ini kepada seorang yang digelarkan sebagai mukmin, Muslim yang beriman. Berapa ramai yang Muslim tapi belum tentu dia mukmin. Bagaimana kita melihat supaya kita seorang Muslim, kita mencapai tingkatan mukmin, muhsin dan akhirnya adalah mutqin, elemen takwa yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Kan? Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan ini datang membawa kita, menuntun kita supaya kita faham apakah maksud takwa. Supaya kita dapat menjiwai takwa daripada proses Ramadan. Sebab itulah Rasulullah ada menyebut berapa ramai yang berpuasa tetapi hanya sekadar berpuasa, lapar dahaga. Tetapi tidak merasakan takwa, wujudnya takwa tu. Macam tu. Jadi kita, sebab itulah proses, isu, cerita, konten yang terkandung dalam Al-Quran itu sebenarnya membawa diri kita ini lebih baik. Yang disebut sebagai proses tingkatan we are Muslim. Tetapi belum tentu kita ni Islam betul-betul kita beriman dengan semua perkara. Dan setelah kita beriman, adakah telah kita mencapai tingkatan muhsin itu dengan menerapkan nilai ihsan yang dituntut oleh Islam. Dan dengan harapan 3 elemen ini akan membawa kita kepada capaian takwa. Yang mana takwa itu bermaksud adalah al-khauf, ar-raja. Dan bila keempat-empat elemen ini mendominasi kehidupan kita, barulah akan membawa kita kepada proses manifestasi Al-Quran dalam kehidupan kita. Iaitu segala kehidupan itu pada akhirnya, pada permulaan dan akhirnya dimulakan dan diakhirkan dengan suatu sifir, dengan suatu rumus yang disebut sebagai tawakal. Penyerahan, pengabdian, penyerahan segalanya apa yang telah diusahakan, apa yang telah difikirkan. Sebab ramai manusia yang beranggapan apa yang dicapai hari ini adalah hasil usaha dia semata-mata. Tidak melihat kepada siapa yang pemberi rezeki. Dah capai, dah wajib bayar zakat tetapi tidak bayar zakat. Misalnya. Okay? Sebab harapan kita dengan kita berusaha untuk menghidupkan jiwa kita, kehidupan kita based on Quran, supaya kita dapat mencapai suatu konsep tawakal yang membawa kehidupan kita itu menatijahkan kepada beberapa natijah yang baik. Yang mana Allah sebut di dalam surah Taha, makhraja. Kalau kadang kehidupan kita ni tidak lari daripada masalah. Dan bila datang masalah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, tunjukkan kami, tunjukkan aku jalan keluar ini. Tak lama lagi nak exam, nak test, nak kuis. Ya Allah, macam mana ni? Apalah masuk ni? Jadi dengan harapan penyerahan kita, proses takwa dan penyerahan kita kepada Allah, Allah mempermudahkan kita dengan memberikan makhraja, iaitu memberikan jalan keluar terhadap apa masalah kita. Apa disebut sebagai masalah, disebut sebagai konflik dan sebagainya. Dan Allah memberikan janji ini yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Tidak cukup dengan Allah mengurungkaikan masalah kita
dalam masa yang sama juga Allah akan mengurniakan kita dengan rezeki yang kita tak sangka. Min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya dah dipermudahkan urusan, diberikan jalan keluar, dalam masa yang sama Allah akan berikan kepada kita rezeki-rezeki yang kita tidak sangka. Boleh jadi rezeki itu sifatnya contoh, contoh. Kadang-kala kita buat test, kita buat exam, kita tak buat pun sebaik mungkin. Dan kita rasa cukup-cukup lulus. Tapi bila keluar result, dapat A plus lagi tu, kan? Keajaiban. Jadi kita tak menyangka rezeki yang Allah berikan kita pada keadaan ketika itu. Yang mana harapan kita cukuplah sekadar lulus, tetapi Allah memberikan kita rezeki yang kita tidak sangka. Dan rezeki itu diberikan, dicampakkan ke dalam jiwa pensyarah. Budak ni baik, budak ni sekian, itulah asbabnya, dan diberikanlah pula dengan rizat sedemikian. Itu rezeki yang tidak disangka ni banyak perkara. Kan? Kadang-kadang kita belanja kawan kita, kan? Kawan minta belanja, esok orang pula belanja kita dan sebagainya. Dan macam-macam lah. Kita dapat jiran yang baik, kita dapat kawan yang baik, kita dapat guru yang baik dan sebagainya. Jiran-jiran yang baik, ada masalah, ada sentiasa yang membantu dan sebagainya. Dan pada akhirnya disebut wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Maksudnya di sini adalah cukuplah Allah sebagai tempat untuk kita menyerahkan segala akan kehidupan kita. Sebab bila kita katakan memanifestasikan aku dalam kehidupan, sudah tentu kita mengharapkan kehidupan kita itu adalah based on manhajul Quran. Dan sudah pasti manhaj Al-Quran ini adalah memperbetulkan, memurnikan, mengharmonikan dan memberikan ruh Al-Quran itu, supaya kehidupan kita ini adalah satu kehidupan yang diberkati. Dan pada akhir sekali, kita mengharapkan seperti yang saya kongsikan dalam ayat ini, saudara-saudari boleh lihat dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah menyebut, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. 1. Wala nujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. 2. Cuba tengok ayat ini. Allah mengkhususkan man amila salihan, bukan man amila jahilan, su'an atau fasik dan sebagainya. Allah menspesifikkan barang siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki maupun wanita, perempuan. Kadang-kala dalam Al-Quran ini ada ayat yang sifatnya umum. Maksudnya hanya memfokuskan kepada umum. Tetapi ayat ini, min dzakarin au unsa, Allah memberikan suatu janji, iaitu hayatan tayyibah. Jadi apa yang kita faham di sini? Kalau kita inginkan sebuah kehidupan yang tayyib, yang baik, yang bahagia, yang berjaya, kita nakkan kita cemerlang, kita nakkan kita berjaya dalam pelajaran, dalam kehidupan, dalam perniagaan dan sebagainya. Kata kunci yang Allah bagi pada ayat ini, amal soleh. Persoalannya, macam mana nak tahu amal soleh? Bukankah di dalam Al-Quran itu betapa banyak contoh kisah panduan yang menunjukkan amal-amal soleh. Begitu juga dalam hadis, begitu juga dalam panduan karya-karya ataupun nasihat-nasihat para ulama dan salafus soleh sehingga pada hari ini. Itu kata kunci dia. Allah kata tidak cukup hayatan thayyibah. Maka Allah sebut lagi wala najziyannahum, dan diberikan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan diberikan lagi pahala. Konsep dia lebih kurang dalam surah Taha ini. Jadi kata kunci dalam ayat ini, sekiranya anda inginkan sebuah kehidupan yang baik, sebuah kehidupan yang bahagia, dan dianugerahkan rezeki, kebaikan, pahala yang berterusan, maka anda kenalah melakukan amal soleh. Apakah yang dimaksudkan amal soleh?
soleh cara dia bercakap, baik soleh ataupun soleh cara dia berfikir, soleh cara dia bekerja, soleh cara dia bertindak. Dan dengan rangkuman berusaha untuk memperbaiki, memperbetulkan, mensolehahkan perbuatan dalam segenap aspek, sama ada rohani, jasmani, fizikal, emotional, mental, fizikal dan sebagainya, maka Allah memberikan suatu janji, iaitu akan aku berikan kamu suatu hayatan tayyibah. Cuba kita tanya diri kita, apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita ni, melainkan kita nak suatu kehidupan yang baik, kan? Anda semua, mungkin majoriti ramai dalam kalangan pelajar. Cuba saya tanya, apakah yang anda impikan sebagai seorang pelajar? Sudah tentu anda semua inginkan sebuah kejayaan, nak dapat FOFLAN, nak dapat Dean List, nak dapat, kalau boleh dapat tercalon sebagai pelajar anugerah diraja, contohnya, kan? Itu adalah disebutkan juga sebahagian daripada hayatan tayyibah. Setelah habis belajar, anda bekerja. Bila bekerja, apa yang anda inginkan? Sudah tentu gaji yang lumayan. Sudah tentu dengan gaji itu dapat beli kereta yang selesa, dapat beli rumah yang selesa, dapat membantu orang tua, ahli keluarga dengan kehidupan yang lebih baik. Itu jugalah didefinisikan sebagai suatu hayatan tayyibah. Dan dengan pekerjaan yang baik itu, dengan doa orang tua, ahli keluarga yang baik-baik ini, kita beroleh jodoh yang baik. Maka kita membina suatu rumah tangga yang baik. Rumah tangga ini dia tidak akan sunyi daripada khilaf, pertelingkahan dan sebagainya. Jadi dengan harapan kita ada pasangan yang baik, rumah tangga yang baik, kita melahirkan zuriat yang baik. Nampak tak, kehidupan kita ni tidak berhenti dengan harapan, dengan gagasan dan cita-cita yang kita nakkan, iaitu hayatan tayyibah. Saya nak kaitkan Quran, jelmaan amal soleh, sehingga apa yang kita impikan. Kita letakkanlah sebagai contoh mudah. Umur 20-30 anda telah memiliki pekerjaan. 30 ke 40 anda telah dikurniakan cahaya mata. Ada keluarga dan ada kerja yang stabil. 40 ke 50 anda telah dinaikkan pangkat dan telah selesa. Anak-anak dah membesar, kan? Dapat rumah yang okey, dah ada orang kata aset dah lengkap. Orang kata bahasa mudah dia semua dah dinikmati. Dah pernah cuti ke Korea, ke Jepun, ke overseas, tapi COVID tak boleh cuti lah. Dan 50 ke 60 kita bersedia untuk mati. So bila fasa tu kita akan melihat kebanyakan orang yang bekerja ni dia dah slow, dia dah relax, dia tak banyak very straight, dia tenang-tenang sebab dia tahu dia nak pencen. So bila sampai kepada pencen, biasanya umat Nabi Muhammad ini 60-65 tu meninggallah sudah mereka. Matilah, berjumpalah ataupun pergilah ke alam barzakh, ke alam yang lain. Maknanya kehidupan kita dari alam rahim, alam roh dan alam dunia ini tidak lama. Sekitar jangkaan 60 tahun. Dan soalan yang seterusnya ialah, boleh tak kita membuat suatu jangkaan, suatu planning dalam tempoh kehidupan kita 60 tahun itu, ataupun mungkin kebanyakan di dalam saudara-saudari dalam ni mungkin usia 20 ke 30. Kita menjangkakan usia kita 20 ke 30 ataupun pada usia ke 60 itu sudah berapa banyak kita menghidupkan Al-Quran dalam hidup kita. Jadi ianya bermula pada saat usia anda zaman muda sekarang ini. Kalau Al-Quran itu sekadar di tepi-tepi, di celah-celah sahaja, apa bahasanya CP-CP kan? Itulah CP-CP. Sambil menyambil-nyambil saja, maka itulah yang akan kita lakukan sehingga pada akhir hayat kita. Mungkin ada orang berubah lebih baik, itu dengan hasil usaha, itu cerita lain lah. Tetapi ianya kena bermula daripada hari ini. Karena sifatnya Al-Quran itu bukanlah bermusim
sesuatu masa kita nak berubah tahun ini, kemudian tahun depan kita relax, ya. Kita nak berubah pada datangnya Ramadan, setahun sekali, iaitu pada bulan Ramadan, kemudian Ramadan akan datang. Maka kalau kita melihat konteks semacam itu, maka itulah yang akan mendominasi, membiasa ataupun akan menjadi kebiasaan kita sehinggalah kita ke hari tua. Itulah yang mungkin kita akan terapkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Jadi ianya kena bermula daripada usia anda yang muda. Ya. Sebab di usia inilah kata Athaillah As-Sakandari, dia mengatakan usia muda itulah usia yang paling baik menanam benih-benih kehidupan. Maksudnya akalnya yang cergas, badannya yang kuat, maka disitulah tempoh yang paling baik untuk kita bersedia pada hari tua. Karena Al-Quran ini sifatnya bukan diperlukan pada kita kecil, kita menginjak dewasa, kita di alam universiti, di alam pekerjaan ataupun sudah tua nanti, Al-Quran ini sifatnya relevan, sentiasa signifikan. Cumanya bagaimana kita meletakkan Al-Quran itu sesuai dalam konteks usia kita, keberadaan masa kita, sama ada as a student, kita dah ada company, kita ada pekerja, kita jadi pekerja, kita dah berumah tangga, dan besok kita dah mencapai hari tua. Jadi saya boleh simpulkan, saya rasa cukuplah kot ni. Saya boleh simpulkan secara ringkas berdasarkan satu ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li khalqillah. Dhalika huwal fawzul azim. Saya terlupa surah ayat berapa ni. Kalau ada ingat tolong tulislah kat chat ya. Kawan-kawan boleh tengok. Dengan segala semua yang telah kita bincangkan tadi, kita berharapkan kita mencapai suatu matlamat, kita mengharapkan suatu perkara yang paling besar, iaitu apa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita mengharapkan suatu pengharapan apa yang kita perolehi kehidupan di dunia ini dan di akhirat adalah merupakan suatu khabar gembira. La tabdila li khalqillah, dzalika huwal fawzul azim. Dengan harapan kita beroleh fawzul azim, iaitu suatu kejayaan, suatu kebahagiaan, suatu kehidupan yang benar-benar membahagiakan diri kita, yang disebut sebagai fawzul azim, suatu kejayaan yang paling agung, yang paling besar, iaitu bila mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan qalbun salim. Itulah harapan dengan usaha yang sedikit ini kehidupan kita ini. Yes, thank you Yunus 64. Okay, ya surah Yunus. Betul. Terima kasih ya. Yang singkat ini kita beroleh kehidupan yang kita harapkan. Sebab dalam masa yang sama juga kita jangan terlalu selesa menyangkakan, kadang-kadang kita merasakan kita dah terlalu baik, ya. Kita dah terlalu banyak mengkaji ilmu-ilmu Islam, agama dan sebagainya, dan kita merasakan kehidupan kita pada akhir nanti itu lebih baik daripada hari ini. Jangan beranggapan sedemikian. Sebab ada sahaja orang yang usia muda dia begitu baik, tetapi sebaliknya pada usia tua dia. Ada sahaja manusia, individu yang kehidupan dia begitu teruk pada zaman usia muda dia, tetapi pada akhir usia dia adalah dia berolehi husnul khatimah, kehidupan yang sangat baik. Sebab tu saya mengingati satu pesan daripada guru saya, masih hidup lagi, Syekh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sa'di, mantan mufti Iraq. Dia kata, dia menasihatkan, sebab kami bertanya apakah yang menjadi motivasi, sebab dia dah terlalu tua tetapi dia bersemangat bagi tuition, macam istilahnya tuition lah ya, bagi kuliah tambahan di rumah dia. Kata apa yang bagi semangat kepada Syekh sehingga sanggup bersusah payah untuk mengajar kami ilmu-ilmu ini. Dia kata, aku tidak
aku tidak pasti akan kehidupan aku pada usia bila aku mati nanti. Mungkin manusia melihat aku begitu baik, begitu soleh, banyaknya amal, banyaknya anak murid aku yang hebat-hebat dengan ilmu yang telah aku kongsikan. Tetapi katanya aku tidak tahu bagaimana pengakhiranku nanti. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan usaha yang aku lakukan ini dikira sebagai satu kebaikan, suatu amal soleh. Dan harapan suatu amal soleh yang aku lakukan ini katanya mudah-mudahan menjadikan penamat kehidupan ataupun kehidupan akhirnya itu dinilai sebagai suatu kehidupan yang husnul khatimah. Itu saudara-saudari merupakan ungkapan daripada seorang mantan mufti, seorang ilmuwan kita boleh katakan, seorang intelektual, ulama besar pun berkata sedemikian. So apatah lagi kita yang begitu kerdil, bukan saja di sisi manusia tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan suatu pesanan yang disebut oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Apa dia kata? Kehidupan kita ini akan bermakna bila kita memahami nilai hidup. Sebab apa katanya? Nilai hidup itulah yang akan menentukan hidup kita di dunia. Dan katanya kita kena ingat, kehidupan kita ini tidak terhenti sekadar di dunia. Tetapi kehidupan kita ini perlu diteruskan dengan kehidupan yang disebut kehidupan di alam akhirat. Semacam itu. Jadi, kejarlah takwa dan berusahalah untuk mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Jadi saya akhiri kata-kata almarhum Buya Hamka pada bagi diskusi ringkas, perkongsian ringkas pada petang ini. Mudah-mudahan memberikan ada kebaikannya dan memberikan manfaat kepada saudara-saudari, para pendengar, siswa-siswi yang dirahmati sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Selamat atas perkongsian dan ulahan berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini. Dan insyaAllah kita masih ada beberapa ruang lagi. Jadi insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi soal jawab. Dan Alhamdulillah sudah ada satu soalan. Jadi kepada mana-mana hadirin yang ingin bertanyakan soalan boleh membuka mic ataupun boleh tulis di ruangan chat. Jadi soalan yang pertama daripada saudara Irfan Syauqi. Macam mana sebenarnya kriteria orang yang betul-betul memahami Al-Quran, dan untuk memahami Al-Quran ini apa jenis ilmu yang perlu diceburi selain pada ilmu bahasa Arab dan ilmu i'rab Al-Quran? Silakan. Okey, terima kasih soalan kepada Irfan Syauqi. Okey, soalan dia mudah saja. Jawapan dia mudah saja. Kena masuk kelas saya usul tafsir. Okey. Okey, pertamanya dalam kita nak faham Al-Quran ni dia ada tingkatan ilmu kita nak faham Al-Quran. Dia semacam kita nak memasuki sebuah rumah yang mana rumah tersebut dia ada pintu, dia ada 10 pintu dan ada 10 tingkap. Dan kita perlu melalui kita nak melihat keseluruhan dalam rumah itu. Syaratnya kita perlu mencari kunci 10 pintu dan 10 tingkap tersebut. Dia tidak memandai hanya sekadar kita membuka satu pintu itu. Kerana kita ada 19 pintu dan tingkap yang lain. Begitulah kita mudahnya analogi kita nak memahami Al-Quran. Dia ada tingkatan ilmu. Dia ada darajat, ada istilahnya mutawassit ataupun beginner, for beginner. Ada ibtidai for beginner, mutawassit, intermediate dan advanced, mutaqaddim. Dan syaratnya kita tak boleh, Quran ni dalam mempelajari kita tak boleh nak melompat. Kita kena menguasai asas ulum Quran, ulum tafsir, manahij. Sebab kita nak berinteraksi, dia ada banyak elemen-elemen yang kita perlu kuasai. Selain daripada ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Ilmu bahasa Arab ni sudah tentulah sebagai suatu ilmu teras dalam kita nak faham Al-Quran. Dan sebenarnya banyak lagi ilmu-ilmu lain
yang berkaitan ulum Quran dan ulum tafsir yang perlu kita kuasai sebelum kita pergi kepada berinteraksi kepada teks. Ya. Kalau contohnya misalnya di jabatan saya, mungkin ada pelajar-pelajar saya di sini, di jabatan Quran, kita telah susun tingkatan kursus-kursus tertentu yang wajib diambil oleh pelajar dengan harapan pada akhirnya dia grade nanti mampu membantu untuk faham Al-Quran dengan kaedah dan manhaj yang terbaik. Sebabnya apa? Di luar sana terlalu ramai usaha ataupun individu yang niatnya baik untuk menjelaskan Al-Quran, tetapi dia tidak mengikut kepada istilahnya disebut in Arabic, we call dawabit fi fahmil Quran, ataupun the principle to understand the Quran. Ya. So kita kena mengikut kriteria-kriteria. Quran ini bukan kitab biasa, dia kitab luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa ni perlu mengikut kaedah dia yang telah ditetapkan. Dia tidak boleh main langgar, main sembrono saja. Ya. Kalau nak tahu lebih detail, jumpa saya lah nanti. Nak cerangkan kat sini yang panjang lagi lah. Itu antaranya lah sebahagian daripada ilmu-ilmu yang kita perlu pelajari. Paling penting ialah bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul tafsir. Setiap pecahan tu pun ada lagi. Dalam ulumul Quran tu ada pecahan lagi. Dalam ulumul tafsir pun ada pecahan. Dan pecahan tu pun ada tingkatan lagi. Tu banyak tu. Jadi kita kena bersedia kepada ataupun kena menguasai tingkatan-tingkatan tersebut. Lagi soalan? Wallahu a'lam. Baik Doktor, ada satu lagi soalan daripada saudari Wan Mariam Jamilah. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut mukmin yang berjaya dalam istilah faizun dan ada pula yang menyebut berjaya dalam istilah muflihun. Jadi apakah beza dalam cara kita mencapai kedua-dua jenis kejayaan tersebut? Silakan. Kalau tak silap saya, Mariam ni pelajar saya kok. Tak ingatlah, ada banyak sangat nama Mariam ni kan. Okey, apapun bagus, sangat cantik soalan dia. Soalan Irfan pun sangat bagus tadi. Soalan Mariam pun terima kasih, soalan dia sangat bagus. Signifikan. Ini soalan tadabbur lah ni Okey, sebenarnya bila kita ayat ni sebenarnya banyak panjanglah olahan ataupun perbahasan dia. Bila kita melihat kadang-kala kenapa kita ada ayat tertentu faizun, muflihun, begitu juga kafirun, mufsidun dan sebagainya. Ada keadaan tertentu Allah ialah seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini kan. Bagaimana dalam keadaan tertentu Allah mendahulukan siang, kemudian mendahulukan malam. Allah mendahulukan langit, kemudian mendahulukan bumi. Dalam konteks kita memahami ayat ini, kita perlu melihat pertama disebut sebagai siyaqul ayat. Sebabnya dalam konteks sesuatu surah, sesuatu ayat, sesuatu kalimah, dia ada siyaqul ayat dia. Maksudnya kita kena melihat apakah konten utama terhadap perbahasan ayat tersebut. Dengan melihat kepada ayat sebelum dan ayat selepas, apakah sebenarnya maksud utama, maqasid utama ayat tersebut. Sudah tentu dalam konteks bahasa, dalam konteks penafsiran, dalam konteks asbabun nuzul ataupun dalam konteks disebut sebagai munasabatul ayat, dia ada signifikannya. Dan perkara-perkara ini perlu penjelasan kepada memahami konteks secara konseptual ataupun tekstual dalam ulum-ulum yang dikaitkan dengan Quran dan tafsir. Kalau katanya ada beza dalam cara kita sampai kedua, yes, sebab itu setiap memang ada beza dia. Adakah ada beza mencapai jenis? Yes, memang ada perbezaan dia. Sebab tu kita perlu memahami ayat itu. Kadang-kadang ayat Quran ni dia taqdim wa ta'khir. Macam tu, itu sifatnya. Dia taqdim wa ta'khir itu. Dan ada sifatnya Quran itu cerita yang seharusnya menjadi penutup tetapi diletakkan pada akhirnya. Maksudnya climax itu pada awal. Dia seakan terbalik. Sebenarnya semua tu ada signifikan
dalam kita melihat bila kita tadabbur sesuatu kalimah, suatu ayat mengikut kepada kaedah dia. Ya. Faizun muflihun ini dia ada pencerahan ataupun makna yang cuba dibawa dalam suatu ayat. Kalau kita melihat contohnya sebuah karya yang ditulis oleh Mufradatul Quran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi daripada Mesir, dia telah menghimpunkan signifikan pengulangan-pengulangan kalimah dalam Al-Quran. Contohnya di antaranya macam inilah. Kenapa saya bawa lagi contoh yang lain? Kenapa dalam keadaan tertentu bentuknya mufrad? Kenapa dalam keadaan yang lain bentuknya jamak? Kenapa dalam keadaan lain bentuknya berbeza? Musanna ke muannas, jamak dan sebagainya. Dihimpunkan dalam suatu kitab menunjukkan dengan menghuraikan bahawasanya sesuatu ayat ataupun satu surah itu dia ada signifikannya. Dan kalau kita nak faham, kita perlu melihat kepada siyaqul ayat itu secara keseluruhan, barulah kita dapat menjiwai. Kalau kita sekadar ambil potongan itu, maka kita tidak akan sampai kepada makna dia. Sebab sesuatu ayat dia ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau belajar dari aspek penafsiran Quran yang disebutkan sebagai manhaj al-ma'thur, dia mengaitkan, menterjemahkan ataupun menjelaskan sesuatu makna ayat Al-Quran menggunakan makna ayat Al-Quran yang lain, sama ada pada surah yang sama ataupun surah yang lain. Jadi dia ada perbezaan, dan perbezaan itu akan kita temui bila kita teliti pada siyaqul ayat ataupun perbahasan yang telah dikemukakan di dalam penafsiran. Sebenarnya perbincangan ini telah didetailkan banyak di dalam karya-karya tafsir-tafsir, sama ada tafsir yang klasik maupun tafsir moden. Wallahu a'lam.